Pulau Ketam ni adalah satu pulau. Keluasan dia lebih kurang 64 km persegi. Tapi kebanyakannya pulau ni diliputi dengan paya bakau. Paya bakau. Pulau ni sebenarnya tak ada daratan. Jadi pulau ini terletak kawasan Kelang lah, lebih kurang 28 km, 18 km daripada jeti Pelabuhan Kelang. Jeti Pelabuhan Kelang kita, daripada Pelabuhan Kelang tu, yang KTM Pelabuhan Kelang tu, kita naik, ada jeti dekat sana. Naik jeti tu, kita sampai dia punya masa perjalanan dia lebih kurang 45 minit, 18 km lah. 80 km. Jadi keluasan yang Pulau Ketam ni macam seperti mana yang saya bagi tahu tadi, keseluruhan keluasan ni lebih kurang 64 km persegi. Jadi kepadatan penduduk kawasan yang diduduki lebih kurang 28 km persegi saja. Jadi dia kawasan pesisiran sajalah. Lagi satu, pulau ni keistimewaan pulau ini tak ada daratan. Jadi rumah-rumah perkampungan pulau ni semua tergantung. Dia boleh dikatakan macam kampung air lah. Jadi dia pulau ni faktor ekonomi utama pulau ni nelayan. Dia pulau ni memang asal pun pulau nelayan lah. Jadi penduduk yang duduk dekat sini pun majoriti bergantung harapan dengan hasil laut lah. Dina, cepat Dina, kita dah lambat ni Dina. Ya, kejap. Lambat dah ni Dina, cepat. Sebenarnya, Dina bukan tak nak pergi. Dina pergi je sebelum ni. Tapi tempat ni sampah, berbau, busuk. Busuk sangat. Geli. Buat apa kat dalam tu? Dina dah sakit perut. Kita dah lewat Dina. Kita jangan bagi orang tunggu kita. Dina nak duduk homestay boleh? Tak boleh Dina. Jom. Mari. Yang sakit perut tu saja je. Terlewat. Okay. Kita dah sampai semalam dah. Itulah tadi kita pusing-pusing pula. So kita minta maaf banyak-banyak. Okey, terima kasih sebab datang join kami kan untuk program pembersihan hari ini. Alhamdulillah. Saya juga nak berterima kasih kerana memberi kami dan saya dan cucu saya peluang untuk nak bersama-sama dalam program kebersihan ni. Okey. Kita ke belakang. Ya. Kita ke tempat pembersihan kita hari ini lah. Sila. Okey, alhamdulillah hari ini kita telah membuat satu aktiviti pembersihan kawasan di mana kita sangat berbangga kerana komuniti-komuniti di Pulau Ketam ni turut bersama dengan kita dan juga kita dihadiri dengan satu pertubuhan alam sekitar yang dipanggil Generasi Peduli Sampah bersama-sama membuat pembersihan kawasan. Nama saya Ridwan Limit Abdullah dan saya daripada pertubuhan Generasi Peduli Sampah Malaysia dan hari ini kami akan membuat pembersihan di Pulau Ketam bersama dengan penduduk-penduduk kampung dan juga hebat abadi. Generasi Peduli Sampah memilih Pulau Ketam kerana Pulau Ketam merupakan satu pulau yang dekat dengan kawasan pembersihan kami.
Mana yang ada ni, air tu kita buangkan. Kita jangan kutip dengan air sekali. Ni. Tahu tak kenapa, Dina, kita nak kena kutip ni semua? Tak tahu. Sebab kalau ni, air akan bertakung. Bila air bertakung, tu yang nyamuk semua akan membiak. Yang ni tak apa. Yang ni tak apa. Besar yang ni dia boleh mereput. Kita apa yang ni, kita cuba nak ni plastik-plastik. Sebab plastik ni dia tak boleh mereput. Tak apa. Ini satu pengalaman. Buat pelan-pelan. Pelan-pelan insya-Allah. Kutip. Tapi sikit-sikit je lah. Kalau tak kutip, Oma marah. Angkat sampah dekat yang tadi tu busuk sangat. Busuk sangat. Jalan, busuk sikit tak apa. Dah nak sampai dah. Dah nak sampai dah. Come on. Semangat. Oh. Tolak kuat sikit. Semangat sikit buat kerja sukarelawan ni. Sikit je dah sayang, nak sampai dah sayang. Aktiviti hari ini adalah terlebih kepada program pembersihan, cara penyimpanan sampah dan juga cara pengangkutan sampah ke darat oleh syarikat Hebat Abadi. Ya, memang banyak sampah-sampah plastik yang telah kami kumpulkan dan alhamdulillah kebanyakan daripada sampah-sampah tu mana yang plastik yang boleh kita semula kita asingkan dari mana ada sampah-sampah pukar kita telah membawa bersama-sama dengan kontraktor yang bertugas untuk pembersihan kawasan ni kita bawa ke kawasan di sini dan sampah-sampah yang telah kita kutip tadi telah dinaikkan ke atas satu bot khas yang mana dianya akan dibawa ke tanah besar untuk dilupuskan. Sampah adalah satu masalah yang besar yang kita hadapi setiap hari. Dan boleh kata mana-mana kita pergi tetap ada sampah. Selagi kita tak ambil peduli, masalah ini akan sentiasa berterusan. Memang niat kita untuk menjaga kebersihan dan beri kesedaran pada orang ramai. Sebab kalau kita tak buat, tak ada orang lain yang akan buat. So, saya akan mengajak anak-anak saya setiap minggu untuk membersihkan pantai ataupun tempat-tempat yang seperti inilah. Macam minggu ni kita buat di Pulau Ketam. So, tak ada rasa nak geli ke apa ke sebab kita dah biasa kan setiap minggu. Tak, bagi pendapat saya tak gelilah sebab saya memang minat dengan aktiviti macam ni. Tapi bagi saya hormatlah setiap pendapat orang masing-masing lain kan, berbeza. Ada orang geli, ada orang tak geli. Tapi saya menyertai aktiviti macam ni untuk memberi kesedaranlah kepada orang ramai sebab kita buat dulu, daripada situ kita jadi contoh teladan lah pada orang ramai. Benda ni sebenarnya daripada kita juga, berpunca daripada kita. So kita yang buat benda tu wujud dan kita kena bersihkan jugalah tempat sekitar kita kan. So tak perlulah ada perasaan geli tu kan. So kalau kita minat dari dalam, rasanya perasaan tu tak ada wujud dan menjadi tanggungjawab saya lah untuk menyedarkan orang ramai secara tak langsung untuk hapuskan perasaan tu lah. Macam seronok jugalah sebab dapat join aktiviti macam ni sebab kat sekolah tak ada. Dina, dah penat ke? Penat lah, Mama banyak lagi ke? Tak apalah, marilah. Kita buat sama-sama. Banyak lagi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, Dina. Mari sayang. Sampai bila ni? Banyak lagi ni, Uma. Tengok ni, tengok
kan kawan ni semua boleh buat. Umar yakin Dina juga boleh. Mari Dina. Marilah. Marilah. Hari ni Omar rasa macam teruja sangat kerana dapat bersama-sama dengan komuniti Pulau Ketam ni, di mana Omar dapat bersama membuat pembersihan kawasan bersama-sama dengan mereka. Pada mulanya kita dapat tengok ada satu kawasan yang penuh dengan sampah dan kita berjaya untuk nak mengumpulkan sampah-sampah tadi bersama-sama dengan penduduk kawasan. Di sinilah tempat di mana rumah pengumpulan sampah hebat abadi, yang di mana kita kutip sampah daripada setiap isi rumah dan juga komersial seperti kedai, balai polis, klinik kesihatan dan juga sekolah. Kita akan kumpul dengan jadual kita ialah seminggu ialah 6 kali daripada hari Isnin sampai hari Sabtu setiap hari untuk kawasan rumah dan juga kedai. Kemudian kita punya jadual ialah pagi dan juga petang, 2 kali shift pengumpulan sampah letak di sini, dan sampah-sampah ini akan dibawa ke darat menaiki bot ini seminggu 3 kali, iaitu pada hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Dan sampah-sampah ini akan dilupuskan di tapak pelupusan di jeram. Sebenarnya ini ialah kerjaya saya dan juga saya cinta kepada alam sekitar. Sebab kalau nak dikatakan banyak lagi tempat-tempat lain yang buat sisa pembuangan sampah macam ni. Tapi bagi saya sini special lah. Dan sebab kita pun dapat memberi kesedaran kepada orang-orang di pulau ni supaya jangan membuang sampah di laut ataupun di tempat-tempat lain, sebab kita dah sediakan rumah-rumah sampah yang disediakan. Dulu tala ini recycle semua tak lagi itu alam pola belum masuk lagi lah. Dulu saya jadi budak kecil semua macam ni. Semua barang semua makan fresh semua barang buang. Lalu baru 15 tahun lebih baru itu alam pola belum masuk, baru ada kutip itu barang lah. Macam ni dah, tapi recycle belum lagi dah. Belum ada lagi dah. Sampai 2011 tahun baru start ini recycle suci punya. Baru kami tak tahu. Dulu pertama kami tak tahu bagaimana buat lah. Saya pun tak tahu apa ini recycle buat apa lah. Ingat itu barang kotor angkat mari buang sini saja. Lalu atas pihak orang kami cuci biar atas orang mari sini tolong kami cakap bagaimana recycle yang boleh angkat pergi recycle biar angkat mari lah. Macam ni lah. Barang yang kami di sini sudah kutip. Barang yang kami asingkan itu barang semua, plastik, baju, besi, kaca semua, kutip simpan siap sampai akan mau penuh tempat kami baru hantar di Pokelang, panggil atasnya cuci biar atasnya orang lah, pergi sana panggil atasnya recycle biar mari angkat pergi lah, itu barang lah. Dan yang itu kami jual biar ada uang, kami angkat bagi tolong itu orang yang susah biar orang. Bukan ini uang kami sendiri angkat punya tala. Yang kami jual punya barang, itu uang kami tolong angkat pergi tolong susah yang punya orang. Nak cakap pasal pengalaman, boleh lah. Tapi kalau bab-bab Pulau Ketam ni, diorang punya sistem terjaga. Cantik, diorang tersusun. Botol-botol pun tersusun. Tim-tim pun tersusun. Kotak pun tersusun. Cantik.
nampak tempat ni ialah satu tempat yang cantik. Bukan hanya satu kawasan kampung ataupun tempat yang didiami, tapi boleh dijadikan satu tempat pelancongan. Kerana rata-rata Omar tahu ramai orang tak kenal lagi Pulau Ketam. Ya, bila kita sampai kat sini, subhanallah memang cantik tempatnya. Lain pada Tanah Besar, satu pengalaman yang baru pada Omar, dapat melihat keindahan dia lah, dengan deruan ombak dia, dengan penduduknya yang satu yang Omar teruja ialah tempat ni dia menggunakan kenderaan yang tidak menggunakan minyak diesel ataupun minyak petrol, ya, carbon free area. Jadi harapan Omar nak mengajak ramai lagi orang dari seberang untuk datang ke Pulau Ketam ni. Jom kita tengok dan kita belajar dari mereka macam mana mereka dapat menjaga keadaan kebersihan pulau ni, cara pembuangan sampah yang teratur. Memang kalau kita nak ikutkan, pembuangan sampah ni memang susah kita nak kawal disebabkan sampah akan dibawa oleh ombak. Tapi usaha mereka tu yang kita sangat-sangat terujalah tengok, walau macam mana pun mereka akan seboleh-bolehnya nak tolong tempat ni. Itulah, marilah beramai-ramai kita lawat Pulau Ketam. Kat sini banyak bangsa Cina. Makanan diorang ada seafood, ada udang. Sedaplah dekat sini. Okey Dina, macam mana perasaan hari ni dah ikut Omar pergi buat kerja-kerja sukarelawan hari ni? Busuk Omar, kotor. Tengok kasut Dina. Allah, perut sakit lagi ke? Tak. Omar tahu ni. Tak apa, kita kena buat benda-benda macam ni. Tapi Omar, kenapa sampah? Tempat yang berbau tu. Sampah, kenapa sampah? Sebab kita tahu sampah tu satu benda yang sangat mudah tapi orang suka buang merata-rata. Ya? Kalau tak ada orang yang macam kita untuk nak membuat satu aktiviti mengutip sampah dan memberi kesedaran pada orang ramai macam Dina buat tadi. Ya, kita kutip ramai orang datang tengok. Ya? Itu dapat memberi kesedaran. Dia kata, aku buang sampah. Kenapa pula orang yang tak kenal ni datang mengutip sampah? Jadi, dengan secara tak langsung, apa yang Dina buat hari ini dapat mengajar dan memberi kesedaran pada orang sekeliling. Rasa seronok tak? Bangga tak dapat buat satu kerja yang sangat mulia, Dina? Bangga. Tapi tempat dah ada. Orang masih nak buang merata-rata. Omar? Itulah, Dina, sikap manusia. Sikap manusia ni sebenarnya kita boleh didik. So, kita berharap dengan cara apa yang kita buat hari ni, aktiviti-aktiviti yang Dina buat hari ni, sangat mulia. Kita dapat mengajar orang di sekeliling kita. Ya, mana tahu tadi ramai yang tengok dan mereka tertarik. Lepas ni, itu menjadi satu pengajaran dan mereka tak akan buang sampah lagi. Minggu depan nak pergi mana, Omar? Tak naklah naik kapal lagi. Betul. Tapi kena rajin. Kena ikut Omar, ikut apa yang Omar buat. Boleh? Janji tak, Omar? Janji. Jom, kita selfie.